Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So sebelum ni mungkin korang pernah tengok video aku mengenai 1 jam fitness tracker yang memang superb gila, terhalasak apa semua, iaitu Amazfit T-Rex. Tapi untuk video kali ni aku nak kongsikan satu lagi jam terbaru daripada Amazfit, iaitu Amazfit T-Rex Pro. So ini adalah upgraded model daripada Amazfit T-Rex. But now harga untuk Amazfit T-Rex Pro ni lagi murah daripada Amazfit T-Rex yang sebelum ni, dan juga banyak fungsi yang diorang upgrade dari segi dia punya GPS ke, sukan dan pelbagai lagi lah perkara yang aku rasa aku excited gila nak kongsikan dengan korang dalam video ni. Kalau nak ikutkan jam ni, dia bukannya smartwatch tau, memandangkan dia tak boleh jawab call terus cakap dekat jam ni. Sebab biasanya smartwatch dia boleh jawab call dan terus cakap dekat jam ataupun balas mesej melalui jam terus. Tapi untuk Amazfit T-Rex ataupun Smart Fitness Tracker ni, kita tak boleh nak jawab call dekat jam. Kita nak jawab call boleh, tapi kita just tekan accept kat sini, kita kena cakap dekat smartphone. So itu antara perbezaan yang paling ketara lah untuk smartwatch dan juga Smart Fitness Tracker. Dan biasanya Smart Fitness Tracker ni dia punya bateri tu lebih tahan lama, fungsi lebih banyak. So that's why aku boleh gelar yang Amazfit T-Rex ni sebagai Smart Fitness Tracker. Dan masa yang sama, korang nak consider sebagai smartwatch pun boleh, tak kisahlah, ikut korang lah kan. Kita akan go through satu persatu apa yang best, apa yang tak best, apa dia punya perbaharuan dan juga apa yang Amazfit letakkan pada Amazfit T-Rex Pro ni. Okey, yang pertama sekali aku nak mention adalah pasal rekaan dia. Yes, untuk Amazfit T-Rex Pro ni, rekaan dia masih mengetengahkan DNA ataupun rekaan ikonik Amazfit T-Rex sebelum ni, which is nampak rugged, nampak tough. Dia punya kualiti binaan pun memang sangat-sangat kukuh pada bahagian body atas dia ni. Tapi satu benda korang kena tahu, yang Amazfit T-Rex Pro ni dia punya looks tu a bit different sikit je berbanding dengan Amazfit yang sebelum ni, which is kalau korang tengok dia punya wristband ni, dia dah ada 2 tona warna, iaitu warna hitam dan juga warna grey. Berbanding sebelum ni, semua warna hitam saja tau. Even dia punya bahagian bezel atas ni pun warna hitam. Tapi yang ni dia lebih kepada warna grey dan body bawah ni dia warna hitam. Tapi untuk pada bahagian bawah ni, dia masih mengetengahkan satu material yang samalah, polikarbonat tak silap aku nama dia, ataupun plastik macam tu. Dan sensor dia pun a bit different berbanding dengan T-Rex, sebab dia dah upgrade sensor SpO2 dan pelbagai lagi sensor yang diletakkan pada Amazfit T-Rex Pro ni. So aku rasa macam tak expect lah dia letak banyak fungsi sensor baru, tapi harga dia lagi murah daripada yang T-Rex sebelum ni. So seperti biasa, ada button back, ada button select, ada button up and down, dan juga korang still boleh touchscreen dekat Amazfit T-Rex Pro ni. Watch face boleh tukar melalui aplikasi, korang boleh download dekat iPhone ataupun dekat Android. Nama apps tu adalah Zepp. So Zepp ni macam-macam korang boleh monitor lah, heart rate ke, SpO2. So kat sini juga korang boleh adjust pelbagai perkara, app settings, watch setting, korang nak display dia macam mana, nak tukar watch face, semua boleh just menggunakan aplikasi Zepp ni saja. So kat sini korang nampak banyak kot pilihan watch face, tapi aku rasa aku akan pilih yang macam aku tengah pakai sekarang ni lah. Dia lebih nampak macam versatile, lebih nampak macam ini adalah Smart Fitness Tracker. Kalau korang dah familiar menggunakan jam G terkejut tu, mungkin korang akan sukalah dengan rekaannya daripada Amazfit T-Rex Pro ni, which is rekaan dia memang 90% sama saja macam G terkejut yang korang mungkin pernah gunakan sebelum ni. So aku bukannya fan of G terkejut, tapi aku still suka rekaan dia yang nampak tough, nampak rough. Dia punya screen pun menggunakan screen jenis AMOLED yang besar 1.3 inci tau, dan touchscreen dia memang very sensitif. Walaupun pakai glove still boleh touch, dan untuk screen dia juga kecerahan dia memang just nice gila, walaupun outdoor ataupun indoor, lagi-lagi indoor lah, memang sangat-sangat cantik. Dan obviously korang boleh set dia automatic ataupun manually dekat bahagian atas ni, just swipe je. Sini banyak gila pilihan kot. Ada boleh jadikan sebagai torchlight kalau dalam gelap, boleh setting dia manual ke auto ke, and then ada vibration, ada do not disturb, untuk battery saver pun ada. Dan juga satu lagi mode yang aku rasa menarik. Biasanya kalau kita masuk dalam wayang apa semua, mungkin jam tu macam cerah gila kan, memang mengganggu kan. Tapi untuk Amazfit T-Rex Pro ni, dia ada satu fungsi untuk theater tau. So kat sini korang boleh aktifkan kat sini. So dia akan dimkan kecerahan tu, membuatkan disesuaikan dengan suasana supaya tak nampak cerah sangat. Dan untuk jam ni juga dia ada fungsi always on display, which is memang sangat membantu. Aku tak perlu nak tekan tiap kali ataupun nak kena pusing. Always on display tu membantu untuk aku instantly tengok dia punya waktu ataupun tarikh dan sebagainya lah. Taraf keselesaan tu, kalau korang tanya aku, bila aku letak kat tangan ni, aku boleh katakan berat tu tidak berat sangat, dia okey je. Dan satu benda korang kena tahu juga untuk Amazfit T-Rex ataupun Amazfit T-Rex
Pro. Untuk yang Pro version ni dia dah upgrade lah dari segi ketahanan, which is dia boleh masuk dalam air sedalam 100 meter berbanding dengan T-Rex sebelum ni hanya 50 meter saja tau. So dia double up. Tapi korang masuk ke kedalaman air sampai 1 meter? Itu soalan aku lah. So kalau korang nak diving tu, aku rasa maybe okay lah kan. Tapi aku rasa kalau nak diving into deep, korang nak kena gunakan jam lain yang memang sesuai untuk diving lah. Dan dia juga ada ketahanan jenis military grade. Jam ni memang sangat-sangat tahan lasak. Dan macam Amazfit T-Rex aku gunakan sebelum ni, untuk aku masuk dalam hutan, kena besi lah, kena batu lah, apa pelbagai benda aku guna dekat jam aku sebelum ni, memang tahan lasak. So benda tu memang aku approve, aku verify, memang betul lah dia punya ketahanan lasak untuk jam Amazfit T-Rex. Ada lagi yang Pro ni, so bila aku dah gunakan hampir seminggu, aku rasa ketahanan dia tu memang aku boleh approve lah. Memang jam ni tahan lasak lah. So aku baling sana sini, anak aku baling memang tak ada apa-apa lah. Cala pun tak ada lagi lah. In fact untuk skrin dia pun still tahan walaupun gunakan skrin jenis AMOLED kan. So aku memang boleh puji lah ketahanan untuk Amazfit T-Rex punya jam ni. Kalau korang beli Amazfit T-Rex Pro ni, dalam kotak dia macam ni, korang akan dapat jam dan juga korang akan dapat dengan charger saja. So itu saja yang korang akan dapat dalam kotak jualan dengan manual boot lah. Of course Amazfit katakan untuk charge dari 0 ke 100 dalam masa 1.5 jam macam tu, which is bagi aku okay. In fact ini benda yang aku nak mention juga, iaitu mengenai ketahanan bateri yang ada pada Amazfit T-Rex Pro ni. Bateri untuk Amazfit T-Rex Pro ni sebesar 390mAh, which is Amazfit claim dia mampu bertahan sehingga 18 hari untuk penggunaan harian yang biasa. So bagi aku, bila aku dah pernah gunakan Amazfit yang sebelum ni, memang yes legit yang bateri dia memang tahan lama. So bila aku dah gunakan dalam masa seminggu tu, at least bateri tinggal lagi dalam 40 to 45%. Ini kan lagi Amazfit T-Rex Pro. Dan untuk heavy usage sekitar 9 hari yang Amazfit claim lah. Tapi jangkaan aku kalau plus minus, kalau korang heavy usage gila-gila, mungkin sekitar 8 ke 10 hari macam tu, ikut juga cara penggunaan. Dan untuk straight gunakan GPS, kalau korang pergi hiking ke, pergi kayu basikal ke, dan running apa semua selama 40 jam, yes, GPS dia mampu bertahan selama 40 jam straight kalau korang gunakan Amazfit T-Rex Pro ni untuk bateri dia lah. Dan paling utama sekali untuk Amazfit T-Rex Pro ni, dia ada lebih 100 jenis sukan untuk korang nak gunakan untuk monitor sukan korang. Seperti korang boleh nampak sekarang ni, outdoor running, walking, treadmill, trail running, indoor walking, outdoor cycling, indoor cycling, dan pelbagai lagi, swimming lah, climbing, hiking, macam-macam lah jenis aktiviti dan juga sukan yang korang boleh access dan juga monitor just gunakan Amazfit T-Rex Pro ni. So bergantung juga pada sukan korang, dan aku rasa majoriti sukan dah hadir lah dalam Amazfit T-Rex Pro ni untuk nak monitor korang punya aktiviti kan. So kat situ aku rasa tak ada masalah. Dan paling penting sekali, untuk Amazfit T-Rex Pro ni masih ada heart rate sensor dan penambahan SpO2, which is dia boleh baca kita punya blood oxygen level dekat dalam darah. Tapi bila aku dah cuba dia punya sensor SpO2 tu, bagi aku lah dia macam tak berapa accurate sangat dan banyak kena adjust lah, which is kalau korang nak gunakan fungsi tu, tangan korang nak kena straight dan korang nak kena ketatkan dia punya wristband ni. So aku rasa benda kat situ agak leceh sikit lah. Dan biasanya SpO2 untuk Smart Fitness Tracker ni dia tak berapa nak macam fully optimal sangat lah. Korang nak kena banyak adjustment sikit lah untuk korang nak dapat bacaan yang tepat. Sekitar 95% ke 1% tu dikira SpO2 yang tahap normal lah, tahap okey. Tapi kalau bawah 90% tu memang korang nak kena pergi jumpa doktor lah. Dan aku dah cuba check apa semua, memang agak lambat sikit dia punya detection, but still dia boleh. Cuma nak kena ketatkan dia punya wristband ni, memang sangat tak selesa lah bila dah ketat kan. Kalau longgar pula dia tak dapat baca. So itulah salah satu kelemahan optimization untuk SpO2 untuk kebanyakan smartwatch ataupun smart fitness tracker, but still dia boleh baca. Dan untuk GPS dia, bila aku dah cuba untuk kayu basikal dan juga running, aku boleh katakan GPS detection dekat satu kawasan tu dia still agak lambat lah berbanding dengan smartwatch ataupun macam Garmin apa semua. Dia still macam ada delay sikit lah, macam dia cuba nak detect kawasan untuk aku nak start running kan. But still dia lebih laju daripada versi T-Rex ataupun Amazfit yang sebelum-sebelumnya lah. Paling penting sekali untuk Amazfit T-Rex Pro ni, dia banyak fungsi-fungsi korang boleh access dekat bahagian function ini. Macam ada heart rate, PAI ni dia akan tunjuk all the details information pasal korang punya aktiviti. Ada activities, workout status, activity goal, weather, alarm, kompas, barometer dan juga altimeter. Okay, barometer ni adalah untuk air pressure lah. Korang boleh monitor air pressure dekat kawasan korang berada, macam kat atas gunung ke, dekat dalam air apa semua, korang boleh monitor. Dan untuk altimeter pula, dia akan tunjuk dua-dua sekali terus tau, barometer dan juga altimeter. Altimeter ni adalah untuk ketinggian sesuatu kawasan tu. Misal kata kalau korang pergi hiking, pergi naik bukit, naik gunung apa semua, korang boleh monitor ketinggian gunung ataupun bukit yang korang daki tu. Dan seterusnya ada countdown, ada timer, ada events, ada music. So music ni korang boleh
play music just menggunakan jam ni saja dekat smartphone korang. Dan seterusnya dia ada fungsi find phone. So misal kata kalau korang tak jumpa phone korang letak mana, macam gelabah lah kan, tak jumpa cari kan, so korang boleh je ringkan dia melalui fungsi find phone ni. Kalau korang nak connect dengan smartphone korang, just tekan je ke sini, nampak tu, phone dah jumpa. Overall untuk Amazfit T-Rex Pro ni dengan fungsi yang dia bagi, ada altimeter, ada SpO2, heart rate sensor, bateri yang tahan lama, rekat yang memang rugged, tough macam GT Kejut, dan juga dia punya harga yang sangat berpatutan iaitu RM659, which is lebih murah sedikit berbanding dengan Amazfit T-Rex sebelum ni RM700. So kat situ memang kita boleh nampak yang penawaran untuk Amazfit T-Rex Pro ni memang jauh lebih bagus, dan juga fungsi yang memang sangat berpatutan untuk harga dia untuk korang nak beli dekat pasaran Malaysia sekarang ni. Aku akan letakkan link dekat bahagian description ataupun dekat bahagian komen untuk korang beli Amazfit T-Rex Pro dengan harga RM659. So ada 3 pilihan warna iaitu warna hitam, warna biru dan juga warna krim. Dan untuk aku personally memang aku suka warna hitam yang ada pada any smartwatch ataupun smart fitness tracker yang ada sekarang ni kan. So dia lebih nampak cool, lebih nampak macam fit dekat any colour baju yang kita pakai lah. So very simple, and yes, aku suka semua benda yang ada dekat Amazfit T-Rex Pro ni. Aku rasa dia memang satu jam yang perfect lah untuk harga dia, dan juga untuk keperluan aku sendiri. Macam aku perlukan GPS dengan bateri lebih tahan lama, aku perlukan display yang cantik macam sikit AMOLED ni, dan juga aku perlukan jam yang tahan lasak. So aku tak perlu pening lah masa aku nak daki bukit ke daki gunung ataupun kayu basikal. Kalau aku jatuh pun at least jam ni dia tahan lasak. So guys, itu saja untuk video kali ini mengenai Amazfit T-Rex Pro. Dan macam biasa, kalau korang ada pertanyaan, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen, dan insyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum, bye. Follow IG dan juga Twitter aku, okay? Amazfit T-Rex Pro, wah.